Yang kedua, kalau kita tengok apa yang berlaku pada perjanjian Hudaibiyah, sebenarnya agama Islam yang semua kita pegang dan anut ni tak pernah mengajarkan kekerasan. Bahkan Islam menganjurkan diplomasi. Islam mengajarkan kesepakatan. Islam mengajarkan permuafakatan selama mana jalan tu masih boleh diguna pakai. Perang ni, bertempur ni bab yang terakhir dah, tak ada pilihan. Jadi selama mana mereka minta kita berdiplomasi, kita buat MOU, kita buat perjanjian, go on. Tapi janganlah mencabar, apa kata, merugikan. Dalam perjanjian tu merugikan belah kita, dalam MOU tu merugikan belah kita. Kita tengok, kalau kita tengok perjanjian Hudaibiyah, memang secara dasar rugi Islam kan? Tapi sebenarnya ada benda yang Rasulullah, sampai satu tahap kita nampak kerugian Islam jelas. Siapa-siapa hak ikut Nabi pi ke Madinah kena hantar balik. Tapi siapa-siapa hak belah Nabi ikut kami tak boleh hantar balik kan. Nampak kerugian tu. Tapi ada makna tersirat sebenarnya setiap semua benda tu. Lepas tu kita tengok kes hak matinya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi tadi. Ini menunjukkan berharga dan bernilainya istilah darah dan nyawa, walaupun cuma salah seorang sahabat Nabi. Islam mementingkan darah, Islam mementingkan maruah, Islam mementingkan nyawa seseorang tinggi dan nilai. Jadi ada pertanggungjawaban, ada amanah atas nyawa seorang sahabat, agama seorang sahabat, maruah seorang sahabat sebagai penganut agama Islam. Sebab tu geng ni takut awal-awal datang jumpa Nabi. Walaupun dia janji nak masuk Islam dan pilihan dia tu merapu lah kan. Nak minum arak, nak apa semua sekali. Dan kita tengok yang terakhir, bab perang tadi, bila tak ada pilihan dah, masuk Islam pun tak mau, bayar jizyah pun tak mau, akhirnya kita bertempur. Memang Islam asal bukan ditegakkan melalui mata pedang, tidak. Islam bukan ditegakkan melalui mata pedang. Kalau kita tengok hak lebih awal, siapa dulu yang mengancam Islam atau Islam mengancam orang lain dulu? Waktu Nabi menyebarkan dakwah, Nabi tidak pernah memaksa. Tapi siapa datang dulu? Tuduhan kat Nabi datang dulu. Momokkan kat Nabi datang dulu. Perlian kat Nabi datang dulu. Cacian kat Nabi datang dulu. Duk maki Nabi hari-hari datang dulu. Islam tak ada provocation. Kemudian boikot ekonomi, kita tahu 2-3 tahun boikot ekonomi. Siapa buat hal dulu? Dalam sejarah bukan Islam buat hal dulu. Kalau terjadinya pertempuran-pertempuran kecil bahkan lebih jauh melibatkan hak besar, memang lawan dulu, memang musuh dulu. Macam peperangan tadi pun ditawarkan agama, ditawarkan Islam. Tak mau juga, duduklah agama kamu nak duduk pun, tapi kamu kena duduk dalam taklukkan wilayah kami, kena bayar cukai, bayar jizyah tahun-tahun. Tak mau juga, tak ada, peranglah. Jadi bila perang, orang akan nampak Islam ini adanya unsur pemaksaan. Bila hak pertama tadi kena masuk Islam. Jadi tak boleh ke tak masuk Islam atau tak bayar cukai? Tak masuk Islam tak bayar cukai. Okey, konsep Islam sebenar, Islam ni penjajah ke pembebas? Hak betul. Islam ni pembebas. Nak bebas apa? Nak bebas hak dalaman manusia tu. Hak ikut jalan yang sebenar. Nak bebaskan manusia sebelum ni sembah berhala, sembah pada Allah. Yang sebelum ni tunduk pada berhala, tunduk pada Allah. Yang sebelum ni buat syariat sendiri, syariat merapu, buat sendiri syariat yang betul. Kalau kamu setuju follow hak ni, kami pun tak mau duduk tempat kamu. Ni negara kamu. Kamu perintah sendirilah, yang penting terima Islam tu. Hak kami masuk ni nak bebas benda karut tu. Sembah apa? Tokong. Tak, jangan. No, sembah Allah. Setuju? Oh, setuju. Sebelum ni sembah berhala. Mengibadatkan pada berhala. Kami nak suruh mengibadatkan semata pada Allah. Setuju? Oh, setuju. Sebelum ni syariat merapu. Kan nak suruh syariat betul. Setuju. Tinggal arak boleh? Boleh. Kalau boleh, kita tak duduk sini pun. Kita bukan nak duduk sini. Kamu counter sendirilah tempat kamu. Kami nak bebaskan hak dalam, hak tak betul. Itu je Islam datang. Lepas tu pergi tempat lain pun sama. Kami bukan nak bebaskan kamu, nak suruh kamu hidup cara yang betul. Go on. Kami akan tinggal lah. Kami akan balik semula tempat kami. Jadi tak balik, jadi duduk situ tu sebab apa? Sebab duduk berlawan lah. Sebab tak mau lah. Jadi bila kata atas Islam tu orang nampak paksa. Oh,
Jadi nampak paksa seolah Islam je betul, hak kami duk pegang ni tak betul ke? Hak kamu duk pegang ni salah ke? Hak kami pegang ni mengarut ke? Seolah-olah mereka nampak tak ada toleransi di situ. Kalau nak bincang semua ni dia jadi panjang. Dari mula tu dia jadi panjang. Pasal apa percanggahan dan pertelingkahan ni wujud sejak sekian lama? Kerana kita tidak mahu memenuhi dasar yang sama, sebab dia ada pandangan skeptik sendiri dalam agama masing-masing. Cuma hari ni contoh, macam orang-orang Yahudi, macam orang-orang Kristian menuduh pemaknaan tentang kalimah Allah ni baru saja. Siapa Allah ni? Adakah Nabi Adam dulu berdoa dengan nama Allah? Adakah Nabi Musa dulu berdoa dengan nama Allah? Adakah Nabi Isa berdoa dengan nama Allah? Sedangkan dalam kitab Taurat, Nabi Musa menggunakan kalimah Yahweh, sebelum tu kalimah Elohim, sebelum tu kalimah macam-macam. Kalimah Allah ni tak pernah dikenal dalam kitab sebelum ni dan tak pernah didoakan pada lidah dan lisan Nabi sebelum ni. Muhammad sendiri yang cerita perkataan Allah, proper noun. Nak jawab lagu mana? Nak jawab lagu mana? Ustaz Nasir. Bukan malam ni lah, kita pergi lah malam esok. Kat mana malam esok? Batu Kes lah. Al-Amaniyah Batu Kes. Dekat ke jauh dengan sini? Dekat je. Dekat kita pergi. Ni pun sebab 9.30 dah ni. Sebab tanya AJK tadi pun, Ustaz, kalau orang luar ni biasa tahap tu dah. Antara 9 suku ke 9.30. Jadi boleh lah berhenti dulu, insyaAllah. Boleh ya. Saya pun penat lagi ni sebenarnya. Tak habis lagi penat ni. Baru sampai dah. Jadi insyaAllah kita akan bersambung lagi lah. Kalau tuan-tuan ada kudrat, tuan-tuan ada masa, kita akan bersama lagi di Masjid Al-Amaniyah Batu Kes. Saya pun tak pernah sampai, tak pernah kenal, harap-harap dekat daripada sini. Jadi insyaAllah kita akan bertemu kembali. Dan masjid ketiga, Masjid Pro 2, jauh kot, Rawang. Masjid Pro 2, jauh kat tu sikit kot. Jauh kot. InsyaAllah. Jadi saya sudahi dengan lafaz dan kalam yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa yang baik datang daripada Allah. Apa yang lemah, kurang dan serba tidak sempurna, tak ada orang lain, datang daripada saya sendiri. Dan kita sebagai manusia yang tak lepas daripada kesilapan dan kesalahan, mengalu-alukan pembetulan pada kesilapan-kesilapan yang pernah kita lakukan. Mungkin insya-Allah kita sama-sama memperbaiki demi mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada iklan sikit bagi yang belum pernah mendapatkan buku ni, ada kat luar lah. Buku ni lama dah. Ni dah cetakan ke-5 dah ke-6 ke wallahu alam dah. Jadi kalau ada yang berminat, tak ada paksaan pun, tak suruh beli. Ada berminat, anda boleh beli. Dan satu lagi, seminar final year kehidupan ni. Ini 7/4 di mana dah? Di Auditorium Cempaka Sari, Perbadanan Putrajaya. 7/4 hari Sabtu. Ni bukan cuti sekolah ni. Depa paksa juga saya datang hari Sabtu lepas sekolah. Sari ya. Insya-Allah. Ni kira bertemu kawan lama lah ni. Ustaz Ahmad Dasuki ni. Mungkin ramai tak tahu lagi Ustaz Ahmad Dasuki ni satu flight dengan saya. Satu kuliah dengan saya. Ustaz Ahmad Dasuki juga satu rumah sewa dengan saya. Ustaz Ahmad Dasuki juga satu bilik tidur dengan saya. Dan Ustaz Ahmad Dasuki lebih jauh, satu katil dengan saya. Di Mesir dulu. Mungkin ramai yang tak tahu. Tapi hari ni, dia bawa haluan dia, saya bawa haluan saya. Dia cara dia, saya cara dia. Dan insya-Allah kami dipertemukan. Sekali lagi, hari itu dah jumpa dekat mana? GMI kah? GMI, German Malaysian Institute. Tapi tak ada jumpa pun hari itu. Sebab saya ada kerja di Penang, kena balik awal. InsyaAllah kali ini sempat jumpa. Apapun yang terbaik itu kita harapkan dan pohonkan daripada Allah. Semua kita secara jujur nakkan kebenaran, nakkan kebaikan. Jadi kita minta hari-harilah kita pohon kepada Allah tentang kebenaran. Kita pohonlah kepada Allah tentang kebaikan. Bukan untuk kita, tetapi juga untuk anak isteri kita, untuk adik-beradik kita, untuk saudara seagama kita, untuk jiran-jiran kita, untuk orang-orang taman kita, untuk masyarakat kita dan keseluruhan orang-orang Islam yang diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر.